Pedofilia merupakan antara jenayah yang amat tidak bermoral serta mencerminkan betapa runtuh dan sengsara akhlak seseorang yang terjerumus dalam aktiviti jenayah pedofilia ini. Bilangan jenayah seksual ini tidak begitu tinggi di Malaysia, tetapi bilangannya lebih banyak sekiranya berbanding dengan negara-negara barat. Trend berlakunya isu pedofilia di Malaysia juga menunjukkan trend peningkatan yang agak membimbangkan. Jenayah pedofilia ini haruslah kita mengambil tenaga untuk mencegahnya, kerana jenayah pedofilia ini khusus terhadap kanak-kanak sememangnya akan menjejaskan perkembangan seseorang kanak-kanak tersebut dari segi emosi. Punca atau faktor berlakunya isu pedofilia ini adalah penyalahgunaan internet. Terdapat segelintir individu yang tidak bertanggungjawab serta tidak berkemanusiaan telah menggunakan platform ini untuk menjalankan jenayah ini. Punca kedua berlakunya isu pedofilia di Malaysia adalah disebabkan masalah psikologi dan hormon dalam kalangan pedofil. Punca ketiga berlakunya isu pedofil di Malaysia ialah faktor persekitaran. Dalam kalangan pedofil, mereka mungkin mempunyai faktor persekitaran yang buruk semasa kecil sehingga menyebabkan karakter mereka mengalami perubahan yang sangat agresif dan negatif. Punca yang keempat yang boleh berlakunya isu pedofilia ini adalah kekurangan didikan moral dan agama. Sekiranya seseorang individu ketandusan didikan agama dan moral, maka mereka akan terjerumus dalam suatu jenayah atau kelakuan yang amat berdosa, termasuklah pedofilia. Kita akan kaitkan kajian isu pedofilia ini dengan falsafah rukun negara, falsafah pendidikan negara dan konsep jasmani, rohani, intelek serta emosi. Isu pedofilia ini boleh dihubungkan dengan falsafah. Falsafah merupakan satu ilmu mengenai sebuah proses memahami aktiviti-aktiviti berfikir manusia. Tujuan falsafah ialah mencari dan membuktikan kebenaran dan memberikan arah tujuan atau panduan untuk perkara-perkara penting dalam kehidupan. Akhlak yang dicerminkannya menggambarkan keadaan akal fikirannya yang juga merupakan salah satu kaedah penyelesaian bagi isu sebenar yang negara dihadapi, iaitu isu pedofilia. Mengenai rukun negara. Rukun negara dibentuk adalah untuk memupuk perpaduan yang kukuh dan menjadikan rukun negara sebagai nadi perpaduan negara. Khususnya prinsip kelima, iaitu persopanan dan kesusilaan, bermaksud menekankan perkembangan personaliti dan tingkah laku seseorang rakyat. Dengan mengamalkan rukun negara, rakyat Malaysia dapat mengelakkan diri daripada terlibat dalam isu pedofilia dan tingkah laku yang buruk. Dengan menghubungkan isu pedofilia dengan falsafah pendidikan negara Malaysia, pengembangan daya intelek, rohani, emosi dan jasmani individu telah diberi penekanan utama dalam falsafah pendidikan negara. Kemahiran berfikir telah menjadi salah satu elemen utama dalam sistem pendidikan di Malaysia untuk meningkatkan perkembangan intelek rakyat Malaysia. Pandangan tokoh terhadap isu pedofilia. Terhadap isu pedofilia ini, Ketua Polis Datuk Suri saat menasihati keluarga mangsa pedofilia perlu segera membuat laporan kepada polis dan tidak membiarkan jenayah seksual kanak-kanak itu terus berlaku. Cadangan cara bagi mengatasi isu pedofilia. Pertama, pihak kerajaan perlulah menguatkuasakan undang-undang dan pemanduan terhadap golongan pedofilia. Selain itu, cara lain untuk menangani isu pedofilia ialah rawatan kaunseling dan psikoterapi. Rawatan perubatan juga merupakan strategi yang baik untuk menangani isu pedofilia. Akhir sekali, pendidikan merupakan cara yang perlu dipertimbangkan oleh ibu bapa, masyarakat, pihak berkuasa, media massa dan juga badan bukan kerajaan atau NGO supaya mereka mempunyai ilmu tentang isu pedofilia ini. Secara kesimpulannya, dapat dinyatakan bahawa isu pedofilia bukanlah isu yang remeh, malah ia sangat kompleks. Marilah kita semua berganding bahu dan mengembleng tenaga dalam prakasa membendung isu pedofilia ini dalam masyarakat kita. Janganlah kita menjadi seperti Enau dalam pelukah, melepaskan pucuk masing-masing dan melepaskan dengan begitu sahaja dalam perihal ini. Kerana kita sebagai manusia yang hidup dalam suatu komuniti, mestilah menjaga kemaslahatan masing-masing.
agar kita dapat hidup dalam keharmonian dan keamanan.